Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dengar suara kan? Tapi Kak Lina ni kat mana? Ada. Tunggu sat. Kak Lina nak standby sebab apa? Baterinya tidak ada sangat. Hai. Assalamualaikum. Ada pun kan? Adalah. Nak pergi ke mana? Adalah. Selamat petang. Assalamualaikum. Hai Rahmat. Rahmat. Oh Rahmat. Rahmat dulu penyanyi kumpulan Mega kah? Tak. Rahmat, apa nama ada lagi ke tak tu? Saya kena buka. Kalau masalah orang tua ni kan. Rahmat Syok tu Rahmat ke? Syakulik, Asmawati. Hai semua. Orang perempuan, jemput minum kopi cantik. Nak cantik, nak awet muda, minum kopi cantik. Dengar ke tak dengar ni? Ada ke tak Rahmat ni? Rahmat tak jawab pun Kak Linda tanya ni. Adik Kak Linda kemalangan pula dah. Doakan adik Kak Linda semoga mudah segala urusan. La ilaha illallah. Tengah kerja. Dia dalam titi ni kan, dia tak boleh buka pakai benda-benda tajam. Jadi kita buka pakai gigi yang tajam. Selamat petang semua. Tunjuk sikit kopi kita. Rahmat ni Rahmat ada lagi kan? Rahmat kena tanya ni, Rahmat Syok tu Rahmat ke? Sebab kenapa kak? Sebab request ni kan follow kan, kak tak approve. Kau takutlah saat lagi bukan Rahmat. Kalau Rahmat kau nak support lah Rahmat. Ya ilah dia susah sangat nak buka dah, kenapa? Tak adalah susah pun, koyak salah koyak. Betul ke tak kah Rahmat Shop tu? Sebab kau tengok Rahmat punya account lama tak ada konten. So kau nak support lah kawan-kawan yang support kau tu kan. Kau nak support lah balik. Rasa bersalah. Cik rasa bersalah. Bukan? Oh bukan. Nasib baik. Itulah lebih baik kau tanya. Kan? Yang nama Rahmat juga. Rahmat Shop kata Rahmat ni buat account baru ke? Sebab tengok yang lain-lain semua duk jadi affiliate kan. Nak sebut pun susah. Malulah kita ni duduk kampung, asal kampung ni susah sikit nak sebut. Jemput minum. Tapi ni kopi cantik. Orang lelaki minum pun boleh lah. Minum pila kan. Bukan jadi apa pun. Rina ni tak sat ni pergi buat ajar luar air. Dia mengantuk. Tak tahu nak abang lah. Mata dia tak larat nak celak dah. Saya nak pakai filter balik. Kena pakai filter. Tidak orang nampak mata. Mata mengantuk ni. Tapi lantak pila kan. Sudu Kak Linda ni saya nak ambil lah. Dalam poket. Tada! Dia ingat Doraemon je ada poket. Kita pun ada. Special tu. Hidup ni jangan orang kata apa? Jangan kita stres-stres. Kan? So apa cerita petang ni? Rahmat, lama tak update VTT Pesepa. Busy ke? Cewa. Hidup kita ni jangan stres-stres walaupun kita ada orang tengok Kak Lina ni relax je kan. Dia gelaknya buat video. Setiap hari ada je video panas Adalah video. Tidak kalau saya tak buat video orang tak tahu saya kedai buka ke duk ke kan. Hak yang company besar-besar pun duk buat iklan. Takkanlah kita hak company cokia ni duk buat senyap je kan. Awak ingat orang kenal ke? Siapa Linda Ros Putih? Siapa Ros Putih ni kat apa ni? Ingat orang kenal? Orang rasa-rasa macam hebat. Kena buat iklan lah selalu. Tidak orang nak main kedai macam mana kan? Jadi malas. Tak apalah Rahmat power. Jadi segan. Tak payah teruk-teruk sangat edit. Rahmat tengok macam kok dia tak apa rajin sangat dah edit lah ni. Bubuh cerita cakap kan. Bawa ke CapCut terus tambah subtitle
Sebab kalau dekat direct kat sini kena kena 500 view baru kau boleh dapat subtitle daripada TikTok tau. Lepas tu kau nak kena adjust pula subtitle TikTok. Kadang-kadang macam malas dekat TikTok nak adjust subtitle. Sebab kau pergi adjust dekat kat siap-siap. Sebab tu kalau kata view kau adalah lepas pada 500, subtitle yang sedia ada kau buat tu dah ada. Yang TikTok punya tu lantak lah. Apa dia faham kau cakap pun dia ikut suka dia. Tak ada masalah kat situ. Jadi kalau macam subtitle tu tujuan dia bila kita cakap, ada sahabat-sahabat kita yang dari orang kata ada masalah pendengaran, so dia boleh baca, dia boleh faham apa yang kita nak sampaikan. Itulah cerita dia. So Kak Linda live ni pun tak lama ni. Sebab Kak Linda ni selalu live dekat-dekat maghrib kan. Bukan nak live dekat-dekat maghrib, tapi masa ni je pun yang ada free. Tak saat ni busy. Busy saja Kak Linda ni. Yalah Kak Linda, dia kadang-kadang kita hanya merancang, Allah yang menentukan kan. Kita dah ada hari-hari ada je kita duk fikir macam Kak Linda kan. Hari-hari fikir okey esok nak buat apa. Tapi still lagi tak siap. Apa yang Kak Linda target, apa yang kita nak buat tu still lagi tak siap, tak dapat nak buat. Assalamualaikum. Terima kasih yang mana sudi singgah. Setiap hari ada je kerja tak siap tu. Lepas tu 24 bulan ni dah coach nak main pula. Ni baru siap tu. Baru siap tu hak nampak tu. Nampak hak bergantung tu. Nampak sakit mata sebelah tengok. Siapa nampak? Okey ke tak okey? Lansir tu. Mata Kak Ina nampak sakit sikit lah. Nampak tak? Dia punya sini, dia punya curve dia elok. Yang sini dia pergi tarik macam tu. Dia nampak sakit mata saya duk tengok kan. Itulah. Bukan kata kita cerewet ke apa, tapi sebelum orang tetamu kita datang apa semua, lebih baik kita yang betulkan. Kan. Tapi memang itu pun dekat spa memang macam tu. Dia perlu ada seorang yang cerewet. Kalau tak ikut suka lah. Suka buat macam rumah je kan. Pusing balik. Suka buat macam rumah je. Ni nak beletak lah ni. Pusing. Suka buat macam rumah je. Ikut dan je. Bantai-bantai tu. Terponyok sana. Terponyok sini. Pusing tengok sana tu. Kak Indah bukan apa. So pusing tu. Pasal Kak Indah nak minum air segan. Okey, hai semua, terima kasih yang mana singgah, yang mana sudi dengar Kak Linda duk beletak ni kan. Beletak bukan apa, kadang kita beletak tu untuk kita lepaskan. Beletak lah selalu. Orang perempuan sebab tu dia rajin beletak, dia banyak cakap sebab itu adalah satu cara untuk dia release dia punya segala masalah. So Kak Linda minum apa? Kak Linda minum kopi cantik. Kenapa Kak Linda tak flip? Ikut suka Kak Linda. Dia dah segan petang-petang ni. Kak Linda minum kopi cantik lah. So kopi cantik ni dia bagus untuk macam Kak Linda kan. Ni waktu petang ni Kak Linda minum, saat lagi malam Kak Linda berjaga. Kadang-kadang tengok Kak Linda ni duk live dekat tu. Kalau malam biasa Kak Linda akan buat editing lah. Kak Linda akan rekod siap-siap video. Macam tengok Kak Linda ni kan, ramai duk tengok Kak Linda ni kan. Sikit-sikit update. Sehari Kak Linda akan update 2 kali. Ni tips Kak Linda lah. Walaupun Kak Linda ni bukannya orang kata influencer kan, walaupun Kak Linda ni bukannya orang kata content creator yang power. Terima kasih Rahmat like tau. Sebab Kak Linda letak treasure box hadiah, ambil lah, harap-harap ada modal. Okay, Alhamdulillah. So yang mana singgah ni 2 minit 3 minit boleh ambil treasure box tu. Dalam tempoh 3 minit. Okey. Kak Linda ni bukannya orang kata content creator ataupun content creator lah kan, tapi bukannya content creator yang macam orang terkenal tu. So hari-hari memang kena update.
kena update supaya orang tahu, oh kedai Rose Putih Spa buka. Janganlah kita rasa diri kita ni serupa macam orang dah kenal, macam sebut nama siapa-siapa somebody yang orang kenal, oh dah kenal, so tak payah update kedai buka apa semua. So dekat Medsos semua kena update, FB, IG, dekat TikTok. So dekat TikTok ni Kak Linda buat video, Kak Linda akan rekod siap-siap. Kadang-kadang kalau tengok kan, tudung hitam je tu keluar. Maksud kata satu hari, satu waktu tu, bukan satu hari lah, satu waktu tu, satu masa ni Kak Linda akan rekod, contoh 4-5 video sekali. Kak Linda akan rekod sekali. So satu hari Kak Linda akan post 2 video. Tengoklah pagi ataupun malam. Tapi ada setengah sahabat dia recommend, dia kata kalau untuk video FYP pukul 3 petang dia kata. Tapi pada Kak Linda benda tu ikut pada niche masing-masing, ikut pada rezeki masing-masing. Macam Kak Linda try buat 3 petang, tapi video Kak Linda tak dapat sambutan. Kalau nak di-comparekan dengan Kak Linda post malam, post malam dalam pukul selepas 9 malam, TikTok dia akan ambil masa 2 jam untuk dia salurkan kita punya video ke mana, dia ikut panggil apa, hook kita ke mana. Tapi hook kena pandai carilah. Macam hak baru ni tak kena pula hook dia, tak tahu tang mana, tak kena, tapi nak edit tak boleh pula. Sudah kata hai Hafiz. So Kak Linda akan post sehari 2 video, malam dan pagi. Pagi, tujuan pagi pasal apa tau? Pagi ke pukul apa? Petang ni Kak Linda akan ni, dia biasa pukul 8, pukul 8, 9. Malam memang akan pukul 1 lah. Satu lagi Kak Linda tak ingat lah pukul apa. Asalnya pagi pun dalam pukul 10 pagi macam tu lah kot. Sebab konsep dia kalau ikut kepada marketing, yang cikgu-cikgu marketing ajak lah kan, yang kalau dulu daripada FB apa semua, sehari kena post 3 waktu, 9 pagi, 12 tengah hari, 3 petang. 3 petang tu sebab orang waktu balik kerja, 12 tengah hari tu sebab pukul 1 orang lunch, orang akan tengok, oh dia ni kan, kita punya video dia akan naik. Itu kalau di FB. Ni marketing lah. Okay, kalau malam, Kak Linda post malam, Kak Linda dia suka macam fikir logik dan asal benda tu kalau dengan Kak Linda mungkin okey lah. Malam orang banyak rehat waktu malam, dan anak muda banyak rehat waktu malam. So sementara dia nak tidur, dia akan scroll. Bohong lah kalau kata siapa tak pegang. Terima kasih apa nama Rahmat. Siapa yang baru masuk, jangan lupa ambil treasure box. Kak Linda duit banyak tak ada nak bagi, cuma boleh share lah, sahabat-sahabat kongsi hadiah kan. Kak Linda letak dalam treasure box. Terima kasih Rahmat, semoga dimudahkan segala urusan. Murah rezeki Rahmat. Nasib baik Rahmat join live Kak Linda. Kak Linda tanya kan, Rahmat Shop tu Rahmat ke? Kan risau kadang sebab kita nak support kan. Jadi Kak Linda akan post malam. Malam, tahu tak, waktu malam anak-anak muda apa semua, dia yang jenis-jenis seller, yang jenis waktu rehat, dia akan tengok malam, dia punya rating tinggi. So dekat TikTok kan ada panggil apa yang kita tengok, analitik. Tengok dekat analitik tu pukul berapa friends kita ramai untuk tengok. So macam Kak Linda dalam hari tu pukul 9 malam macam tu. Kak Linda akan post waktu-waktu tu lah. Jadi TikTok akan ambil masa 2 jam. Cuma yang pagi tadi Kak Linda try pagi, tak naik pula. Tak tahu silap tang mana, mungkin hook tak sampai lah kot. Dia tak boleh pergi jauh. Terima kasih tadi Hafiz singgah tau. Lupa nak ucap terima kasih Kak Hafiz. Jadi Kak Linda lah ni Kak Linda kongsi macam mana untuk buat simpanan. Betul tu Kak, ya. Kena pandai-pandai lah sendiri sebab kita tak sama dengan orang. Niche kita tak sama dengan orang. Ada orang dia suka kepada kecantikan, dia akan follow lah Kak Linda. Dan Kak Linda tak boleh nak paksa orang, follow lah Kak Linda, follow lah Kak Linda. Kalau dia follow pun tapi orang kata tak bagi impact dekat kita, ataupun tak bagi sesuatu macam support ke apakah, tak payah follow pun tak apa kan. Sekadar orang kata nak ni tak ada ni, tak payah pun tak apa pada Kak Linda. Follow atas kepada apa ilmu yang Kak Linda nak bagi, ataupun sahabat-sahabat lain, content creator lain yang nak bagi. Kalau kita rasa benda tu bermanfaat, kita follow. Dan kalau kita rasa benda tu kita suka, kita follow dia. Kalau kita rasa
dia ikutlah terpulang. Benda ni kita tak boleh nak paksa orang kan, suruh follow kita. Jadi Siti Seriana ambil treasure box ni. Assalamualaikum, hai Tuan Faisal, selamat petang. Itulah maksud Kak Linda kan. Jadi macam Kak Linda sehari akan post dua video. Dan Kak Linda tengok analitik Kak Linda, okay, view tinggi, sahabat-sahabat Kak Linda semua pada pukul 9 malam, 9-10 malam. Jadi Kak Linda akan post pada waktu tu. Dan ni Kak Linda sekarang ni beauty Resdom termasuk dalam beauty sekali lah, penjagaan diri kan. Lepas tu bab simpanan emas. Kenapa Kak Linda pergi letak, kalau dulu simpanan emas tak ada. Okey, masa tu sebab Kak Linda sendiri orang kata cuma tahu simpanan emas melalui barang kemas saja. Jadi bila Kak Linda belajar, oh simpanan emas ni sebenarnya dia boleh banyak cara. Dia boleh kita buat simpanan dalam bentuk gold bar ataupun dinar, ataupun kita buat simpanan dalam akaun dalam kalau macam yang Kak Linda masuk tu bawah syarikat KB, dia boleh buat simpanan dalam akaun dalam laman web. So tak perlu keluarkan secara fizikal ke apa tu, pulang pada individu masing-masing. Jadi Kak Linda sekarang ni, Kak Linda buat tentang simpanan emas. Kenapa? Sebab Kak Linda nak semua orang faham. Semua orang faham, dan kita ni kebanyakannya tak menyimpan. Dalam berapa juta rakyat Malaysia ni tak ramai yang buat simpanan. Faham tak? Jadi Kak Linda nak, okey Kak, saya keluar dulu nak pergi mengundi. Awal sangat pergi mengundi ni. Amboi. Oh, faham. Angkat bendera ke? Okey lah. Kak tak mengundi kali ni. Saya cuma ikut. Rumah saya aja esok balik mengundi. Jadi Kak Linda tak mengundi. Tak ada lah rasa macam semangat nak mengundi tu kan. Tempat Kak Linda tak mengundi. Orang rumah saya masuk dah. Okey. Kak Linda tak salah 75% rakyat Malaysia tiada simpanan 1K. Tuan Faisal dah dapat dah. Betul. Sebab tu Kak Linda buat Kak Linda punya konten Kak Linda ada tentang simpanan. Sekarang ni cuma kalau kata simpanan duit tu kan, macam Kak Linda sendiri simpan duit. Jadi dalam kepala Kak Linda, macam Kak Linda duk cerita, terima kasih Mak. Dalam kepala Kak Linda duk cerita, Kak Linda dah tahu dalam akaun Kak Linda ada duit. Jadi untuk shopping tu dia cepat je. Maklumlah kita duk buka TikTok selalu kan. Sat lagi tudung lalu dah murah-murah, sat lagi padahal dalam almari tu tudung dah banyak. Dia cepat terpengaruh, risau. Jadi sekarang ni Kak Linda nak ajak diri Kak Linda supaya simpan sesuatu yang bernilai. Emas memang bernilai tau, logam emas memang bernilai. Kak Linda nak ajak diri Kak Linda supaya simpan emas, simpan barang yang bernilai, yang orang kata apa, yang tak mudah cair lah. Yang tak mudah cair. So kalau emas ni memang contoh ni satu. Okey, macam ni memang tak mudah cair lah. Kita nak cairkan macam sayang kot kan. Ni mak bagi ni, sayang ni nak cairkan ni. Kenangan ni kan, nak pergi letak, sekejap lagi hilang ke apa, orang tak jaga ke, memang sayang lah kan. Itulah, bukan tak mudah cair. Tak, maksud Kak Linda macam kita nak sayang tau tak benda tu. Kecuali kalau benda tu terdesak. Satu masa katalah kita nak, macam contoh sekarang ni target Kak Linda simpan kat situ, buat simpanan emas. Mana tahu ada rezeki kalau dapat menunaikan haji, mungkin kita tak tahu. Ya, sayang nak dicairkan. Itulah maksud Kak Linda tu. Macam nak menunaikan haji kan, tak mungkin, wallahualam. Kalau kata ada rezeki, mungkin dapat cepat. Kalau kata nak ikut kepada yang daftar dekat tabung haji tu, lambat lagi kan. So kita andaikan kepada umur yang tabung haji bagi tu, jadi dia lambat lagi. Jadi sempatlah kita buat simpanan. Jadi bila sampai dekat situ, kita boleh cairkan emas kita tu. Jadi pada masa tu harga emas pada Kak Linda lah kan tak turun. Dia lebih kurang macam hartanah lah kan. Makin lama hartanah makin naik, makin lama makin naik. Tapi ada sahabat Kak Linda kata apa tau, masa Kak Linda kerja dulu, Kak Linda,
tak payahlah invest dekat hartanah. Maksud invest dekat hartanah ni macam mana tau? Kita nak beli rumah kan, masa Kak Linda kerja, biasalah orang yang kerja government ni kan, dia punya ni mesti akan okay, orang yang kerja government, satu, dia punya tu dia mesti, orang kerja government kena beli rumah. Dia konsep dia macam tu. Sebab orang kerja government special dia dapat harga rumah yang rendah. So masa tu Kak Linda duduk dekat KL, so Kak Linda belilah dekat Kajang. Kerja government kaya. Government yang kaya. Okay. Dia satu kelebihan dia, alhamdulillah lah kan, kelebihan dia senang buat loan apa semua. Jadi kita pun okay, dah kerja government, dia syarat dia mesti kena confirm kaya dengan PL. PL tu apa? PL tu apa? Lepas tu syarat dia mestilah cukup syarat kan. So bila dah cukup syarat, apa lagi, kita pun submit beli rumah. Tapi ada sahabat dia kata apa tau, kenapa beli rumah? Dia kata nanti, kau tahu tak, nanti 5 tahun nanti harga rumah akan turun. Dia ni konsep yang macam mana kan? Oh okay, faham. Yang tu memang sampai 60% kena panggil kot, tapi bukan Kak Linda lah. So dia kata harga rumah dia akan statik. Percaya atau tidak, harga rumah hartanah ni makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin naik. Sama juga dengan konsep dia emas. Makin lama dia tak ada lah emas ni makin turun. Kalau kata nak cerita 10 tahun yang lepas 1 gram emas RM100. 10 tahun yang lepas tu kira umur Kak Linda ni tak ada lah muda sangat ke apa kan, kira macam 30-an macam tu kan. Tapi tak ada kesedaran dekat situ nak buat apa nama, yelah kita tak tahu pasal emas ni kan. Kalau tahu ke kaya dah. tak ada lah orang kata ni lah kan, banyak dah simpanan gold bar ke Tina ke macam kan. Tak ada lah kita pergi buat pelaburan dekat ASB ke apa kan, boleh sebut ke tak tahu, takut. Jadi kat situ pun dia kata macam tu tau. Tapi bila sampai satu masa Kak Linda balik main sini, siapa kata hartanah makin statik, dia punya tu dia makin naik. So memang dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun, 2 kali ganda kot. 2 kali ganda. Yang dia kata harga hartanah statik, cuma ni rugi apa semua. Tak, dia konsep dia sama macam emas. 10 tahun yang lepas 1 gram RM100. Sekarang ni hari ni 308 1 gram. Tu bukannya orang kata 50%. Dah berapa persen naik, banyak ada tu. Kan? Itu cara yang dulu. Cuma sekarang ni kalau kata kita ke depan 10 tahun yang ke depan, sekarang 308, 10 tahun yang ke depan tak mustahil harga emas 1 gram ni kita kira yang 10 tahun dulu RM100. Okey. Pada tahun 2013 RM100 contoh RM100. Sekarang 2023 308. So beza dia dekat 200 kan. Jadi katalah 10 tahun ke depan, sekarang ni 308 per 1 gram. Pada tahun 10 tahun ke depan 2033 tak mustahil dia akan pergi ke tadi berapa, 3 jadi berapa 100 tambah 2 kali ganda kan. Tinggal lebih kurang dalam kita letak lah dalam 500 per gram lah kan. Tak mustahil tau 500 per gram. Sebab sekarang pun dia dah pergi daripada hari ni 308, semalam 307, hari tu 31 berapa tu Faizal dia boleh pergi hari tu. Rasa macam menyesal pula lah kan. Dia boleh pergi tak jauh tau. Dia boleh pergi sat saja, dia boleh pergi. Tapi kalau nak compare dengan paling tinggi 317, dia boleh pergi 317 dan 10 tahun depan tak mustahil dia akan pergi ke 500 per gram. Tak mustahil tau. Tapi pada tahun 2033 pada masa tu
kita ni kenapa yang 10 tahun yang lepas tak buat simpanan, tak beli. Contohnya ni macam Kak Lina kan, kenapa hari tu kenapa tak buat simpanan, kan, kenapa masa tu tak buat beli kan, tak buat simpanan. Kalau nak tunggu harga emas turun ke, ataupun nak, takkanlah back to the future, takkanlah kita betul lah, kita kena fikir yang sekarang ni macam sekarang ni situasi dia 2023, kita rasa menyesal kenapa kita tak buat belian 10 tahun yang lepas. Tapi untuk yang pada tahun 2033, kita akan fikir balik, kenapa pada tahun 2023 tak buat belian, tak buat simpanan pada masa tu. Pada masa tu harga emas kemungkinan RM500 per gram. Itu emas 999.9 lah, emas yang grade dia paling tinggi. Ni cuba fikir logik akal. Kita nak tunggu, kita ada duit, kita nak tunggu durian runtuh. Bila nak tunggu durian runtuh tu? Kecuali orang government mungkin lah kan, mungkin lah kan. Kalau kerajaan umum, orang government satu, kalau kerajaan umum naik gaji ke apa, dandan lah peniaga-peniaga semua naik gaji. Itu Kak Indah dah rasa lah benda-benda tu. Walaupun naik gaji tu tak banyak mana pun, berapa persen je, tapi kesian dengan orang sekeliling, termasuk orang yang kerja government, tahu tak? Padahal naik tak banyak mana pun. Yang duduk Putrajaya tu tak orang kata bukannya kehidupan yang mewah apa tau, kan, bagi terus terang cakap, tahu tak? Betul. Tapi semua peniaga pun bukannya nak salahkan peniaga, tapi yang yang paling awal-awal tu, tahu tak? Kat mana silap dia kat situ? Sampai bila kita nak hadapi ekonomi yang macam ni? Selagi kalau kata kita tak buat simpanan, nak tunggu durian runtuh, nak tunggu dapat duit daripada langit ke, nak tunggu dalam dapat gaji tu, nak tunggu orang kata apa, nak tunggu harga emas jatuh ke, nak buat simpanan, nak tunggu sampai bila nak tunggu? Selagi kita tak tarik sikit untuk simpanan, sampai bila kita nak tunggu? Hai syuhada, sampai bila kita nak tunggu benda tu? Faham tak? Bukan marah, tapi macam fikir logik akal. Macam 10 tahun yang lepas kan 100 gram, dan Kak Indah pun rasa macam kenapa tak kenai kan dengan simpanan emas. Tapi tak apalah, sekarang pun tak ada lah rasa macam ralat sangat ke apa. Sekurang-kurang kenai daripada tak kenai langsung ke depan. Alhamdulillah lah, pada tahun ni Kak Linda kenal. Katalah kalau 2033 baru Kak Linda kenal, tak akan macam keadaan sekarang ni. Kak Linda rasa, kenapa lah dulu tak kenal kan. Dan pada masa sekarang ni Kak Linda dah kenal, kenapa Kak Linda tak buat simpanan? Tapi Kak Linda buat dah lah. Bila dah kenal, dah tahu, cuba usahakan paling minimum pun suku gram. Suku gram dalam RM80. Takkan yang tu pun tak mampu. Okey, senang cakap. Kak Linda ni senanglah cakap. Suku gram RM80 sebulan. Yang tu pun tak apa, Kak Linda boleh lah cakap Kak Linda ada. Tak ada lah. Sebenarnya kalau kita kira tau, kalau daripada segi pengiraan matematik lah kan, RM80 tu kita boleh bahagikan kepada 30 hari sebulan. Sehari kita boleh simpan RM2 dalam kupang. RM2 dalam kupang tu, kalau kata budak sekolah sehari dapat berapa? RM5. Sehari dapat berapa? RM4. Ada tak pernah budak sekolah sekarang, zaman sekarang ni dapat sehari RM2? Bohong lah kalau Kak Indah nak cakap sehari RM2. Kemungkinan lah kan, mungkin yang minta maaf cakap yang mungkin dari keluarga yang persen dia sikit yang rendah lah kot, yang mungkin dapat RM2, ataupun yang bawa bekal apa semua, yang tu tak apa, kita faham. Sekarang ni kita nak cerita golongan pertengahan. Kenapa tak buat simpanan sendiri? Sedangkan yang kurang berkemampuan, terlalulah orang panggil kan, nak dapat pagi makan pagi kan, yang tu kita faham. Tapi yang kurang berkemampuan ni pun banyak yang buat 2-3 kerja, 2-3 kerja dah kan, side income, buat Grab, buat tu, buat bateri mencemburui. Tak apa, kita tunggu dalam 20% je lagi bateri Kak Indah ni. Semalam pun sama juga kan, bateri dia kira macam nak habis apa semua. Okey, buat sekarang, zaman sekarang, bukan kata daripada zaman sekarang lah, zaman dulu pun Abah Kak Linda kan memang buat 2-3 kerja, tahu tak? 2-3 kerja untuk
nak cover kami, family yang ramai, family yang besar, macam mana nak survive apa semua. Tapi alhamdulillah lah kita duduk kampung. Tapi pada zaman tu pun ialah kos sara hidup dia rendah kan, rendah tapi gaji rendah. Dia sama konsep sekarang, walaupun gaji tinggi, kos sara hidup tinggi, dia sama je. Tak ada beza pun dulu dengan sekarang. Cuma yang beza dia bila nak mulakan simpanan. Nak tanya tu lah. Sehari RM2 nak kupang masuk dalam tabung. Masuk dalam tabung, macam contoh kena ada banyak tabung lah. Tabung untuk simpanan masuk RM2 dan kupang. Okey, pagi ni masuk RM2 dan kupang. Esok masuk RM2 dan kupang. Lusa tulat tungging masuk RM2 dan kupang sampai hujung bulan dapat RM80. Terus buat belian. Terus buat belian suku gram. Nak lagi untung, Roger Kak Linda. Okey. Nak lagi untung, jadi sebagai wakil jualan akan dapat insentif daripada HQ. Tujuan HQ bagi insentif tu apa tau? Nak bagi kita ni supaya hadiah, tahu tak? Hadiah supaya kita ni lebih lagi buat simpanan, Itu tujuan dia. Kalau kita fikir logik akal kan, siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Kak Linda sebenarnya ada voucher, tahu tak? Tapi nantilah Kak Linda tunjuk. Kak Linda nak bagi dekat yang datang ke Ros Putih Spa, yang cukup syarat, kita akan bagi voucher RM10 untuk simpanan emas. Ini ada voucher. Best. Apa yang duduk dekat kat sini, datang buat servis, datang buat rawatan muka apa semua, kita akan hadiahkan RM10 dalam akaun unciang emas. Dia janganlah minta banyak-banyak, ikut kemampuan kita lah. Kak Linda mampu setakat tu. Untuk itu salah satu inisiatif Kak Linda untuk awak menyimpan. Selagi tak buat macam tu, selagi tu lah duk simpan bawah bantai, tak pun duk pergi simpan dekat kedai-kedai, duk pergi simpan dekat Shopee Complex, duk pergi simpan dekat tempat-tempat minuman. Tempat minuman apa semua tu, ya faham nak minum tu, tapi boleh beza tak antara keperluan dan kehendak? Terima kasih Aini Asnan, sahabat kita kan ni, rakan sekolah kita ke? Betul lah. Assalamualaikum Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aini. Kak Aini kan, kita belajar keperluan dan kehendak, boleh beza tak? Kalau kita ikut konsep keperluan dan kehendak yang sebetul-betulnya, insya-Allah kita ni orang kata ada simpanan tu, ada semua, tahu tak? Tapi kita ni lebihkan kehendak. Contoh nak kopi, orang lain minum kopi yang berjenama es, kita pun nak pergi berjenama es. Nak makan burger dekat kedai-kedai yang mewah, nak kan, betul tak ini kan? Nak makan burger dekat ni, padahal benda tu kita boleh buat sendiri, kita boleh ni, itu kehendak. Sedangkan keperluan kita adalah makanan yang betul-betul untuk kita mengenyangkan diri. Tak ada, bukannya nak makan sampai orang kata konsep apa nak cakap tak baik kan, orang kata apa, melantak melantak yang makan sampai tak ingat dunia. Sana ada ni, sini. Tak ada masalah nak pergi makan tu, tapi kena bezakan antara keperluan dan kehendak. Dekat situ baru kita dapat kontrol keuangan kita, baru tak ada tirih dekat mana. Baru duit gaji kita tu, kalau kata contoh 1.5k cukup dia nak pergi ke saluran mana, tahu tak? Kan ini kan. Malu dekat ini terror dulu. Kita ni kaki tidur dalam kelas. Allahu Akbar. Itulah beza dia antara keperluan dan kehendak. Kena tahu benda tu. Dan kalau macam keadaan sekarang, kerajaan pun dekat Kementerian Pertanian pun sangat galak-galak, apa punya bahasa lah kan, sangat menggalakkan kita ni untuk bercucuk tanam. Okey, kalau kata dulu kan, zaman dulu yang kata okey you ask makanlah, you ask gitu, makanlah kangkung, kangkung kan, kangkung murah. Ya la ilaha illallah, takkanlah sampai macam tu. Benda tak susah, benda kita boleh tanam, benda tu kena rajin, lagi pun baguslah untuk keluarkan peluh apa semua. Benda tu orang kata jangan sampai membazir lah, jangan sampai macam, tapi janganlah pula sampai
tengok, oh okey, makanan tu dekat restoran mewah ni sampai kita jadi perut pula. Janganlah sampai macam tu. Dia ada masa-masa dia untuk kita reward diri kita. Kalau contoh kita ni jenis suka makan, dapat duit gaji, ni dihingak lah apa ni, apa Kak Indah punya ni zip kacau. Okey, dapat duit gaji. Daripada situ kita boleh salur untuk simpanan. Dan yang sikit, katalah kita nak juga tunaikan kehendak kita, okey tak apa, tapi bukan bulan ni. Kita boleh ambil sikit simpan. Ambil sikit simpan. Cukup ni kita bulan depan kita ni tak mati, tak dapat makan kehendak tu. Tak mati cerita dia. Dia yang mati bila tak makan langsung berbulan-bulan. Kan? Jadi untuk dapatkan kehendak tu, simpan sikit sampai satu masa kita dah boleh pergi makan benda tu, tak lari pun kedai makan tu. Ini cerita bab makan lah. Kalau kata bab kita suka berjalan, kita suka pergi ni, okey, buat simpanan apa ni, simpanan untuk yang simpanan emas tadi tu, untuk kecemasan kita. Kita tak tahu taraf kesihatan kita macam mana. Kita tak tahu bila masa kita diuji, kita mampukah nak ambil insurans, kita nak pergi ke hospital kerajaan free ke semua tu ada kos dia tahu sekarang ni. Kan ini kan boleh tanya Missy Aini Asnan, boleh tanya sahabat Kak Indah tu. Okey, nak pergi ke ni pun nak kena bayar tau. Ini semua tu memerlukan kos. Even kita nak masuk tandas pun kita kena bayar. Jadi untuk kita simpan, buat simpanan tu tujuan dia untuk kos kita emergency, kos kecemasan kita. Kalau kata kita sakit, kalau kata esok anak kita nak masuk universiti ke, ataupun nak masuk ke asrama penuh ke, sampai bila kita nak harapkan bantuan kerajaan, duk nak pergi merayu. Pada Kak Linda, selagi ada tulang pak gerak, usahalah. Jangan orang kata apa, duk pergi minta. Kita ni ada maruah. Cerita dia, kita ni ada maruah. Janganlah terlalu meminta sampai menjatuhkan maruah kita. Selagi mana kita mampu berusaha, usaha. Marah ke? Tak marah. Nasihat. Kak Linda bukan apa. Kadang-kadang kan, sebab ada hamba Allah, ada sahabat-sahabat Kak Linda, jauh dari kopi Kak Linda. Ini bila nak datang sini, datang minum kopi kita. Okey, ada sahabat Kak Linda ni, bukan apa Kak Linda. Okey, dia tanya macam mana nak buat, nak orang kata apa, nak rolling duit gaji pun semua, nak buat bisnes, nak ni, tak ada masalah. Tapi duk cakap tak ada duit. Sedangkan dia bekerja. Mustahil orang yang bekerja, orang yang makan gaji tak dapat gaji, mustahil lah kot, kan. So InsyaAllah. Okey, nanti datang sini ini projek kita. Dia ada duit, dia ada gaji. Bila dia ada gaji, dia selalu duk cakap, saya tak ada duit untuk buat simpanan. Tujuh suku dah. Saya tak ada duit untuk buat simpanan. Kak Linda bukannya apa, Kak Linda jadi macam pantang bila duk sebut tak ada duit. Tahu tak, kalau benda tu cakap, dia umpama doa, Kak Linda jadi macam, kenapa nak doakan macam tu? Kenapa nak doakan tak ada duit? Sekupang pun duit tau. Walaupun dalam beg duit kita ni ada sekupang, still lagi duit. Ada 2 kupang, faham tak? Yang luar faham kan? 2 kupang tu 20 sen. Walaupun dalam beg duit kita ni ada 2 kupang, ada 5 kupang, duk ratik, tak ada duit lah dia. Allah makbulkan. Sebab kita dah sebut tak ada duit. Tak ada duit, tak boleh nak buat simpanan, saya tak ada duit. Tak boleh nak buat simpanan, saya tak ada duit. Kak Linda jadi macam telinga Kak Linda ni berdesing je dengar. Kan? Walaupun 2 kupang ada duit. Masa Kak Linda sekolah dulu kan, Kak Linda sekolah, abah Kak Linda tanya tak? Abah Kak Linda tak pernah tanya lah, mak tanya. Linda, duit ada tak? Ada mak. Walaupun dalam beg duit ada 5 kupang. Walaupun ayat mata dekat sini dah, mak tanya, Linda ada duit tak? Ada mak, nak pergi sekolah ni. Ada 5 kupang je, nak pergi sekolah. Aini, kita sekolah jauh kan ini kan. Kak Linda nak pergi sekolah, Aini tak apa, Aini duduk kat situ, dia boleh naik basikal. Kak Linda ni naik basikal 2 km, tinggal basikal, naik bas pula. Naik bas baru sampai kat sekolah. Sebab kami tak sekampung, cuma satu kelas.
Tak sekampung, satu kelas, satu sekolah. Sahabat Kak Linda tu. Okey, Kak Linda sekolah jauh tau. Jadi walaupun mak tanya, Linda ada duit? Ada mak 5 kupang. Tak sebutlah 5 kupang, ada duit 5 kupang. Lepas tu mak tanya lagi, ada berapa? Kita macam jadi macam malu nak jawab tau. Adalah sebab kesian dekat mak kita kan. Mak susah kan. Ada berapa? 5 kupang. 5 kupang. 5 kupang tu 50 sen tau. Ada 5 kupang mak. Ada 5 kupang. Kenapa tak abang? Mak cakap je, kenapa tak abang? Tadi kan dah abang. Mak tanya ada duit ke tak? Ada. 5 kupang tu pun duit juga. Cakap ada lah. Kenapa tak bagi tahu ni nak pergi sekolah jauh kot kan? Bukannya dekat. Sekali kalau balik tayar pancit ke apa ke, apa jadi tengah jalan ke. Sebab cuma Kak Linda ni naik bas. Dulu ada bas merah tau, red omnibus. Naik bas public transport lah. So abah memang ambil banyak bulan kan. Jadi memang tiket bas tu tak kalut. Cuma takut ke basikal tayar pancit ke apa kan. So mak bagilah RM2 untuk standby lah. Tampung basikal dulu 5 kupang. Balik kot ayak nak minum ke apa ke kan, bawa bekal apa semua. Bukan senang nak senang. Tu cerita dia. Selagi ada duit dalam beg duit, jangan duk berzikir tak ada duit. Sebab zaman-zaman tu Kak Linda dah lalui. Kalau dia kata duk sebut tak ada duit, Kak Linda rasa macam dia ni kena pergi hantar duduk dekat ni aku rasanya. Kena pergi duduk apa orang panggil, kalau budak sekolah boleh lah kita pergi hantar kan, pergi camp-camp motivasi ke apa. Mungkin dia kurang motivasi lah kot. Itulah. Jadi sekarang dah 7 suku. Maghrib kot 7 suku. So dalam berapa minit je lagi sebelum Kak Linda habis ni, sebelum Kak Linda habis beletiak ni kan. Bukannya apa cerita dia. Selagi mana kita duk cakap kita tak ada duit, Allah Subhanahu Taala tu Maha Kaya, Maha memakbulkan doa, Maha mendengar segala doa kita. Dan jika kita duk berzikir tak ada duit, dia makbulkan doa kita. Terima kasih Tuan Faisal. Baik, terima kasih support Kak Linda nah. Terima kasih banyak, semoga murahkan rezeki, mudah segala urusan Tuan Faisal. Baik, itulah cerita dia tau. Selagi mana kita jadi, janganlah doa tak ada duit. Doa yang baik-baik, doa yang ya Allah kayakan aku, ya Allah mudahkan rezeki aku, mudahkan. Nanti Allah SWT tu akan bagi rezeki dekat kita. Rezeki dalam banyak bentuk, faham tak? Mungkin bukan hari ini rezeki kita, mungkin bukan lala tu akan dapat, tapi tak percaya, cubalah. Kak Linda benda ni Kak Linda dah orang kata Allah Ta'ala tu Maha Kaya, dan Kak Linda dapat rasa memang Allah Ta'ala tu Maha Kaya, dan Kak Linda dah rasa benda tu. Lagi satu, banyakkan bersedekah. Terus terang cakap, Allah Ta'ala dia akan bagi sesuatu. Bila kita berniat ikhlas untuk bersedekah, kita akan dapat rasai kebesaran Allah Subhanahu Taala. Janji dengan hati yang ikhlas dari hati kita, tanpa mengharapkan apa-apa balasan, buat baik kerana Allah, niat kerana Allah, tanpa mengharapkan balasan, buat segala kebaikan kerana Allah, tanpa mengharapkan balasan. InsyaAllah Allah tu Maha Kaya, dia tak akan tinggalkan kita, dan dia akan bagi mengikut dia yang tahu apa yang kita perlukan. Itulah akhir kalam daripada Kak Linda. Jangan duk zikir tak ada duit. Zikirlah yang baik-baik. Ya Allah mudahkan urusan aku, ya Allah berkatilah hidup, ya Allah mudahkan rezeki buat kami. Doa yang baik-baik, insya-Allah yang baik-baik akan datang. Okey semua, akhir kalam Kak Linda. Semoga sahabat-sahabat Kak Linda semua dimudahkan segala urusan. Minta maaf live Kak Linda tak ada orang kata apa, yang lagu-lagu ke apa ke nah. Sebab Kak Linda tak pandai lagu-lagu. Cuma kadang-kadang tu kalau dalam kereta tu nasib-nasib lah kan, Kak Linda pun ikut je apa lagu yang ada tu. Tapi Kak Linda tak akan pusing lah kan. Itu pun dia kira merapu. Tapi kalau rasa macam ada manfaat tu,
ambil lah. Dan segala yang baik tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala sebaliknya adalah daripada diri Kak Linda sendiri. Dan Kak Linda mohon ampun dan maaf menyusun 10 jari. Andai Kak Linda ada salah silap, tersilap cakap, terguris hati sahabat-sahabat semua, Kak Linda minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf yang mana baru masuk sebab Kak Linda nak end dah dulu sebab kita pun dah nak maghrib. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.